Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa htamil lisani yafqahu li amma ba'du. Terima kasih pada pengurusi majlis yang juga merupakan pengurusi masjid Kampung Dusun, Kuala Berang, Ustaz Muhammad Rafiuddin. Tak ada dah, habis dah. Halo, okey, baik, tak ada. Pakai ada telinga? Telinga boleh pergi jalan? Wayar panjang. Ini sedap sikit. Okey, clear, cantik. Panjang, okey. Baik. Sekali lagi, terima kasih pada pengurusi majlis, merangkap pengurusi masjid Kampung Dusun, yang namanya seakan-akan nama saya. Baik, sama pula. Ustaz Muhammad Rafiuddin bin Mamat. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid. Sebaik sikit belakang, lain sikit dah. Jadi bila dia mula-mula nak panggil jemput saya sini, saya kata, ni nama aku. Jarang jumpa nama sama gini, kan? Jadi alhamdulillah juga saya raikan kepada semua para jemaah tetamu rumah Allah ni, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, penduduk Kampung Dusun. Diharapkan dengan waktu hujan ini yang diberkati Allah Ta'ala, dirahmati Allah ni, semua dalam keadaan sihat walafiat belaka, insya-Allah. Saya daripada Kuala Lumpur datang ke sini atas membawa satu hajat jemputan untuk kita sama-sama mengikuti satu bengkel atau kursus pengurusan jenazah. Ya, jauh pengurusi masjid cari saya. Kan? Sampai ke sana, bukan tak ada orang sini yang pandai. Cuma mungkin dia nak vibe yang lain, suasana lain-lain. Dan dalam masa sama juga, mungkin nak ajak saya tengok tempat ni, Masya Allah. Saya baru pertama kali tahu. Masjid ni masjid lama. Ya, tertua. Berapa tahun dah? 118 tahun. Ada sini umur 118? Tak ada lah. Maknanya masa ni ada sebelum kita semua lahir lagi. Ya, jadi melihat kualiti seni bina ni, Masya Allah, kan, dia satu benda yang patut dibanggakan lah. Nampak pula salah satu tempat budaya di sini, kan. Jadi dan juga bila saya sebut nama Kampung Dusun ni, saya share poster tu dekat Facebook. Sepupu saya, sepupunya dia orang sini juga, Ustaz Rashidi Jamil, ya. Dia duduk kat mana? Kampung apa tadi? Kampung Buluh, tak jauh dari sini. Sepupu saya, dia kata, terima kasihlah Sudin mari ke tempat saya ni, kata dia. Saya tak tahu pun dia kat sini duduk. Habis dah, mati dah. Baik, dia tenggelam timbul, tak apalah. Kalau misal kata putus, saya cakap je terus, ya. Baik, pagi ni tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, kita akan mengikuti satu kursus pengurusan jenazah bersama saya. Saya sendiri dalam pengurusan jenazah baru lagi. Pengalaman saya tak banyak, saya yakin dekat sini ramai lagi yang mahir. Saya dalam bidang pengurusan jenazah baru 19 tahun. Dan terlibat dalam NGO ni sejak daripada tahun 2012 lagi kita buat untuk pengurusan jenazah. Terlibat dalam pengurusan jenazah di luar negara sejak daripada tahun 2017. Dan bidang saya ni memang bidang yang unik sikit. Nama bidang saya ni yang saya ambil khusus untuk pengurusan jenazah, iaitu nama dia Diploma Science in Embalming and Undertaker. That's why they call me Ustaz Undertaker. Sains pengawitan dan pengurusan mayat. Satu bidang yang orang Melayu kita tak pernah ambil lagi. Yang ambil banyak orang kafir lah, orang Cina, orang India. Saya ambil di Filipina. Nanti saya cerita kenapa saya ambil bidang tu dan apa keperluan masyarakat tentang bidang tu. Saya cerita. Dan dalam program pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah yang saya kasih sekalian, kita akan bersama untuk teori dan praktikal.
Dan dalam bab teori ini saya akan terangkan 4 perkara berkaitan dengan awal daripada nazak sehinggalah kepada pengurusan jenazah. Okey. Di tangan tuan-tuan dan puan mungkin dah dapat dah semua buku kecil, nota kecil kan, yang diberikan oleh sahabat saya tadi. Itu adalah buku nota ringkas, panduan kecil yang ada 3 perkara di hadapan ni. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Orang tengah nazak, macam mana kita nak buat? Kan, takkan nak menangis, tengok saja dia. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Baru meninggal, nak buat apa? Ni kita tahu juga ni. Kita nak kena hubungi siapa? Lepas tu nak menunggu orang datang hospital ke, polis ke, orang masjid datang ke, apa kita nak buat pada mayat ni? Di sini kita kena tahu juga kaedah dia. Kalau meninggal waktu malam, macam mana nak buat? Di sini semua benda yang kita akan belajar. Yang ketiga, urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Ini penting juga. Kita bukan tahun 1950-an, bukan tahun 1940-an. Yang mana kalau meninggal, terus bawa ke kubur, tanam. Lepas siap mandi kapan. Kita perlukan pengesahan, perlukan pendaftaran yang melibatkan pihak berkuasa. Jadi bagaimana prosedur dia? Saya akan terangkan juga insya-Allah. Dan yang keempat, kita akan terangkan rukun pengurusan jenazah. Saya nak tanya sini lah kan, orang sini. Rukun pengurusan jenazah ada berapa? Kita cuba nak recall balik. Berapa rukun pengurusan jenazah? Dia tahu ni tapi rasa risau pula. Kalau jawab salah, malu. Kan? Tak ada salah, tak ada betul dalam belajar. Kita sama-sama belajar. Berapa agak-agak? Ada nak beri jawapan? Siapa yang jawab betul, kita akan belanja dia apa? Pakej pengurusan jenazah 3 hari 2 malam. Cuma. Ada? Baik, tak apa. Mungkin dia takut lagi, bau-bau lagi kan. Pengurusan jenazah rukunnya hanya ada 4. Betul lah. Malu lah nak sebut tadi kan. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. 4 perkara ni. Di sini kita akan terangkan daripada satu-satu dalam bab teori dan insyaAllah dalam bab praktikal. Cuma dalam buku nota yang saya bagi tu, saiz 355 tu, buku 355 kan. Itu hanyalah berkaitan dengan 3 perkara yang saya sebut tadi awal-awal. Bagaimana berhadapan dengan orang yang nazak, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia dan dokumentasi. Adapun kalau tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah nakkan yang lebih penuh, panjang sikit. Jadi dia adalah style lain pula. Boleh dapatkan buku ni. Jadi pula, tapi ni tak percuma lah. Adalah mahar dia. Ya. Pengurusan jenazah mudah sahaja. Ni buku ni bukan buku urusan jenazah sahaja. Dia termasuk kaedah dokumentasi, pengurusan jenazah reput, berisiko tinggi, mayat terbakar macam mana, mayat mati lemas macam mana, mayat COVID macam mana, mayat HIV macam mana. Ini semua ada dalam buku ni. Siap dengan gambar semua ada. Dan juga panduan solat jenazah. Kemudian ada talqin. Ini semua ada dalam buku ni. Kalau kita tak ada jual kat pasaran, ini dekat Shopee je. Kalau kat Shopee 35. Tapi kalau kat sini siapa nak dapatkan, boleh dapatkan kat luar nanti. 40 harga dia. Mahal pula 40. Kalau Shopee 35. Tak, 40 ni kalau kita beli 2. Satu lagi buku ni. Ni. 40 kisah orang mati. Ini pengalaman saya. Yang saya bukukan siri yang pertama. Siri kedua tak tahu bila nak buat. 40 kisah orang mati ni lebih kepada cerita-cerita yang pengalaman saya berkaitan kematian masyarakat. Setiap kematian ada kisahnya. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan bayang macam buku Mastika, cerita hantu, lidah terjoleh, mata terbulat ke. Tak ada cerita macam tu dalam ni kan. Ni cuma cerita-cerita yang baik, pengajaran. Maka kalau 2, ni dapatlah 40. 1, 20. Boleh dapat kat luar nanti kalau ada. Ya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu berkaitan dengan 4 topik utama dalam bab teori. Dalam bab praktikal nanti pula, kita akan buat 4 rukun jenazah tadi, praktikal. Macam mana buat praktikal ni? Dalam bab mandi. Sini kalau orang meninggal, bawa sini ke urus? Ke masjid lain? Kalau ada orang meninggal, bawa ke mana?
Oh, mandi di rumah, bawa apa tempat mandi tu. Bagus. Lebih baik begitu. Sebab apa? Bila di rumah, isteri pun boleh ikut sekali, anak-anak keluarga pun boleh mandi sekali, kan? Jadi tak perlu banyak pergerakan juga. Tapi kalau kita nak belajar dalam bab mandi jenazah ni pula nanti, perlu ke kita turun ramai-ramai ke padang tu, bertutanglah tempat mandi tu, kita tengok praktikal? Jawapannya tak perlu. Sebab apa? Dalam kuliah bersama saya, kursus bersama saya, kita tidak melibatkan sebarang air pun. Itu lain dia. Kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah pernah ikut kursus kat luar tempat lain, dia buat praktikal betul-betul mandi mayat tu. Orang tu lah model tu mandi betul-betul. Dengan saya tak ada. Sebab apa? Saya mengajar untuk kursus jenazah ni tahun yang ke-11. 11 tahun dah. Pengalaman saya, kalau kita buat praktikal mandi mayat betul-betul ataupun mandi yang model tu betul-betul, dia akan jadi dua musibah. Apa dia musibah tu? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Itu dia. Pasal apa banyak main air? Pasal yang jadi model nanti kawan-kawan juga. Time tu lah dia geram kat kawan dia. Saya tak habis cakap lagi, dia dah curah dah air kat muka. Itu biasa. Dia geletek kawan dia, menggigil kawan dia. Itu biasa. Jadi main-main belakang. Kan? Bila kita tengah bersembang, tengok kawan tadi tutup kain kat muka dia. Tu jadi kita rasa macam sian, kawan tu dah lah jadi model sukarela je, tiba-tiba ada orang naya kat dia pula. Dan yang kedua, kalau kita jadikan model tu, kita mandikan dia betul-betul, yang model tu nanti balik demam panas. Bukan sebab badi mayat, tapi sebab dimandikan terlalu lama. Pasal apa terlalu lama? Waktu mandi itulah tuan-tuan dan puan-puan banyak soalan. Ustaz ni ayat apa? Ustaz berapa gayung? Apa doa dia Ustaz? Lagi banyak soalan, lagi lama kawan tu kena mandi. Jadi kita tidak gunakan air. Bila tak guna air, dia relax sikit. Berapa lama pun kita nak bersyarah, tak ada masalah. Ya? Kita mandikan macam biasa saja. Baik, itu dalam bab mandi. Kita buat simulasi saja. Cara nak pusingkan mayat ke kanan, ke kiri, nak tekan perut dia ke, nak lipat badan dia ke, nak sumbat air ke apa. Di sini kita akan buat dalam bab simulasi. Yang kedua, waktu kita buat praktikal kafan nanti, praktikal kafan nanti saya akan terangkan kaedah-kaedah yang khusus. Ada 4 kaedah saya akan terangkan. Ya. Kaedah pertama, macam mana nak uruskan jenazah yang biasa. Makna kata kalau kita tak reti nak potong kain kapan, guna cara biasa je, cara normal. Boleh. Asas. Yang kedua, bagaimana uruskan jenazah kalau badan dia besar? Badan besar. Macam mana badan besar? Saya ni tak adalah besar sangat dan tak adalah kecil sangat, kan? Kain bidang 60, tapi arwah ni bidang 90. Macam mana nak buat ni badan besar ni? Kan kita nak kafan mayat macam mana? Di sini kita akan ajar cara nak bentang kain sekiranya badan dia besar. Dan yang ketiga, macam mana pula sekiranya mayat itu ada pendarahan, banyak luka, ataupun ada penyakit berjangkit, HIV ke, AIDS ke, COVID ke, ataupun dia ni mati terbakar ke, mati kemalangan ke, maka macam mana cara kita nak bentang kain kapan dia. Dan yang keempat, kaedah ini adalah kaedah cara kita nak buatkan kain kapan itu sesuai untuk jenazah lelaki atau jenazah perempuan. Sama je. Sebab kadang-kadang bila kita belajar ni, kita belajar berasingan. Orang lelaki praktikal untuk lelaki je. Orang perempuan praktikal untuk orang perempuan je. Jadi kalau meninggal suami dia, dia tak tahu nak bentang kain macam mana. Aku tak tahu. Kalau meninggal isteri dia tak tahu nak cara nak bantu isteri dia pula. Jadi sebenarnya kaedah itu boleh disekalikan. Saya akan terangkan cara yang mudah, yang mana tidak memerlukan kain kapan yang banyak. Ada orang bentang kain kapan sampai 13 meter, 15 meter, 18 meter kain kapan. Kaedah yang saya guna nanti tak perlu banyak. 10 meter je kain. Cukup untuk lelaki dan perempuan. Cukup. Nanti kita akan belajar kaedah tu dari sudut hukum yang wajib, hukum yang sunat, adat kita, ini semua kita akan jelaskan. Sebab itulah dalam buku saya pun saya tulis kaedah pengurusan jenazah mudah sahaja. Mudah je, tak susah pun. Boleh tahu sini siapa yang biasa mandi mayat sini? Ada sini? Ustaz sini. Yang biasa mandi mayat siapa sini?
Ada? Mengakulah segan. Ni ibu-ibu kita siapa yang mandi mayat? Tu ajar kita. Orang lama kita. Ada lagi? Yang biasa. Sakatnya seorang lah. Dipanggil lah. Jadi, dia ada cara dia, teknik dia. Sebenarnya pengurusan jenazah ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rasa macam, nanti kan saya tunjuk kain kan. Okey, kain ni potong begini. Znap, saya potong. Lepas tu pula ada orang kata, itu hari saya belajar lain, bukan cara macam ni potong dia. Cara dia potong begini. Itu kaedah. Kita kena faham bahawa kain kapan ni nak potong macam ni boleh, nak potong zigzag boleh, nak potong beralun boleh. Terpulang kaedah masing-masing. Yang penting ialah kafan mayat tu. Nanti saya akan terangkan dalam bab kafan dengan lebih detail. Alright? Dan nak beritahu juga dalam bab kafan nanti dan juga bab mandi, saya perlukan seorang model yang sukarela. Istimewa yang jadi model ni apa dia? Orang yang jadi model ni insya-Allah, saya tak janji tapi insya-Allah panjang umur dia. Kan? Siapa berani kan? Panjang umur dia. Sebab apa? 5 tahun lepas ada satu hamba Allah tu, dia nak jadi model jenazah. Dan dia pun dikapankan. Dan alhamdulillah sampai ke hari ni hidup lagi. Siapa orang tu? Saya sendiri tuan-tuan. Ini testimoni kan. Maknanya tak ada apa-apa berlaku pun. Setakat ni lah kan. InsyaAllah. Yang kedua, siapa jadi model nanti, dia dapat satu pengalaman yang luar biasa yang orang lain tak dapat lagi. Kalau kita kata, aku pernah pakai baju yang mewah, orang lain pun biasalah pakai baju tu. Aku pernah pergi luar negara, orang lain pun pernah pergi luar negara. Makna kata apa sahaja benda lain kat dunia ni, semua orang pernah buat. Kalau kita katakan, aku pernah kena kapan lah. Siapa pernah kena kapan? Tak ada. Tak ada siapa boleh challenge kita. Itu kelebihan. Yang ketiga, siapa yang jadi model nanti, mudah-mudahan datanglah satu keinsafan dalam jiwa dia. Dah kena kapan, menangis tu. Ya Allah, aku taubat dah. Ya Allah, lepas ni aku nak bertambah amal soleh. Kan aku tak buat lagi dah. Mudah-mudahan datanglah hidayah Allah pada diri dia. Ya. Dan yang keempat, paling best apa dia? Orang yang jadi model nanti, minta kawan-kawan tolong ambil gambar muka dia. Snap gambar dia. Sikit. Buat profile picture. Kan? Nak lagi cantik, ambil gambar daripada kepala sampai kaki buat video. Post kat TikTok kan. Satu benda yang kita tak dapat nak buat. Jadi itu satu pengalaman. Seronok ya. Jadi jangan takut. Jadi saya nak volunteer abang-abang kita ya. Jadi model tak ada masalah ya. Baik, dia jangan kira kuasa veto Kadang-kadang ada orang guna kuasa veto. Bagi budak muda lah, orang muda lah. Dia ingat orang tua tak meninggal. Bagi orang kecil-kecil lah, dia ingat orang besar tak meninggal. Tak kisah saiz, tak kisah umur, janji dia volunteer, silakan. Ya. Baik, dalam bab yang ketiga nanti, iaitu dalam bab solat jenazah. Saya yakin dan pasti semua orang dah arif dah tentang solat jenazah. Saya nak tanya satu soalan je. Solat jenazah ada berapa rakaat? Ada tak? Ada berapa rakaat je? 4 rakaat. Ada jawapan lain? Saya bagi peluang. Ada berapa rakaat? Ada lagi? 4 tu betul dah. Cuma dia tidak ada rakaat. 4 takbir. Jangan bantai pula orang takbir kedua kita rukuk. Allahu akbar, rukuk. Tapi saya yakin semua orang dah tahu dah, biasa dah. Solat jenazah ni 4 takbir. Jadi satu lagi solat jenazah ni yang mungkin jarang orang buat dan mungkin kita pun tak pernah buat. Pernah dengar solat jenazah gaib? Pernah tak? Biasa dengar tak solat jenazah gaib? Biasa tak? Siapa yang gaib? Kita ke gaib? Mayat yang gaib? Mayat nasib baik kan. Saya risau orang faham solat jenazah gaib tu macam mana. Asal ada solat jenazah, dia gaib. Asal ada solat jenazah, dia gaib kan. Ada juga orang pandang macam tu kan. Jadi solat jenazah gaib ni saya akan terangkan dari sudut hukumnya, daripada waktu bila, bagaimana syarat dia, dan sampai waktu bila. Ini benda yang kita perlu tahu. Ya, kadang-kadang sebut solat jenazah gaib, bukan sembarang waktu kita boleh buat. Bukan sembarang jenazah kita boleh buat. Dia ada kaedah-kaedah dia. Alright? Baik. Kemudian dalam bab ke bumi. Ke bumi nanti sini kubur kat mana? Dekat? Ada sini. Naik kereta ke jalan kaki? Naik kereta senang Tak payahlah kita pergi sana. Dan tak perlulah kita gali lubang kat sini. Kenapa nak praktikal ke bumi jenazah? Tak perlu. Sebab apa? Biasanya kat kubur-kubur ni dia dah ada tukang gali.
Dah ada orang biasa dah gali. Kita tahu memang kerja dia. Maka itu kita serah pada dia, urusan dia. Semua orang ada kepakaran masing-masing. Cuma yang kita nak belajar pada hari ini ialah macam mana cara kita nak kebumikan jenazah. Sini pakai lahat tengah ke, lahat tepi ke, keranda? Keranda. Baik, bagus. Jadi kita tahu keranda ni senang. Kita dah ngiringkan dia siap-siap. Turunkan ataupun kita turunkan bawah betul baru kita ngiringkan ikut kaedah masing-masing. Ya. Cuma kadang-kadang masalah yang berlaku terutamanya kat kawasan yang tak pakai keranda. Jenazah tu kena orang daripada dalam sambut. Kan? Ini kadang-kadang berlaku masalah bila semua orang nak bagi arahan. Semua nak bercakap. Tu kepala tu pusingkan, tu tanah mana, tali buka. Semua nak bercakap. Time tu serabut. Jadi kita akan terangkan kaedah yang supaya orang lebih faham. Tak perlu kita dengar arahan ramai-ramai ni pun tak apa. Kita pun tahu kerja kita. Dah tahu dah belajar dah macam mana cara nak ngiringkan mayat, nak sambut jenazah, nak buka tali dia. Ni kita akan terangkan dalam waktu praktikal ke bumi nanti. Kita akan buat. Dekat mana? Dekat sini juga, atas ni juga. Tak perlu turun bawah. Maknanya ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak tak perlu bergerak mana-mana. Sini saja tempat kita sampai pukul 4 petang nanti. Ya. Pukul 4 ke? Tak ada. Tengah hari kan. Sampai pukul 12 sebelum Zuhur habislah kita. Ya. Kan kejap lagi nak pergi kenduri kahwin lagi. Nak pergi masak nasi lagi, masak gulai apa semua. Jadi tak perlu lama-lama lah ya. InsyaAllah kursus ni kita buat dalam masa 3 hingga 4 jam cukup. Dah menguasai semua bidang dah. InsyaAllah ya. Baik. Terus kepada topik kita yang pertama. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Orang nazak ni macam mana? Boleh gambarkan tak orang tengah nazak ni macam mana keadaan dia? Macam mana keadaan orang tengah nazak? Abang tu. Orang tengah nazak macam mana keadaan dia? Biasa kita nampak lah kan. Sebut. Orang tengah nazak macam mana keadaan dia? Keadaan dia, badan dia tu macam mana? Ada jawapan? Orang tengah nazak. Halo, ada orang tak ni? Saya nak cari satu orang sahabat yang lama. Tapi saya tak pernah jumpa dia lagi. Ada dalam sini nama Syarif Dul. Tak ada Sebab nama kampung dusun kan. Rupanya kampung ni wujud rupanya kan. Saya ingat dalam cerita Piramli saya saja je Samsing kampung dusun, kampung dusun. Memang betul ada Samsing sini. Kau cerita saja. Baik. Macam mana keadaan orang tengah nazak? Nafas laju. Bagus, 1 poin. Lagi? Ibu-ibu, macam mana keadaan orang tengah nazak? Macam mana? Dia tahu tapi dia malu. Kan kabur kan tak apa pasal dilantik je sebagai AJK Khairat kan. Agak-agak macam mana? Orang tengah nazak ni dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan terbaring. Pernah nampak orang tengah nazak berdiri? Tak ada kan? Kau kenapa tengah nazak? Tu bukan nazak, tu semput. Dia dalam keadaan terbaring. Betul lah kan? Jadi bila dia terbaring, dia akan sesak nafas. Dia akan kaku. Dia tak boleh bercakap. Badan dia pun mula kejang. Mata dia ke atas. Ini antara benda yang berlaku sebelum seseorang tu meninggal dunia. Sakaratul maut. Dia tengok lain macam jadi ni. Ataupun dia dah lama sakit, tiba-tiba dia senyap je kan. Nafas dia pun turun naik. Itu tanda-tanda nak meninggal dunia. Lalu apa yang perlu kita lakukan pada orang yang sedang nazak ni? Apa perlu kita buat? Nabi ajar pada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan pada dia kalimah la ilaha illallah. Itu yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim. La ilaha illallah. Tapi kalau kita biasa tengok drama Melayu, sinetron Indonesia dan yang seangkatan dengannya, asal orang meninggal aja mesti aja mengucap panjang. Kan? Orang tengah nazak ni, tak maaf tuan-tuan ya. Kadang-kadang terkeluar bahasa ibunda saya. Saya asal Negeri Sembilan. Kau terkeluar bahasa kampung tu baik-baik faham je lah ya. Walaupun saya ni asal Negeri Sembilan, orang rumah saya orang Terengganu. Jadi campur-campur tu adalah sikit. Dia orang Dungun kata dia, orang rumah saya. Jadi orang tengah nazak ni kalau dalam drama Melayu selalu buat macam mana? Dia tengah nazak. Bang, ikut saya bang. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dalam drama Melayu. Yang heran tengah nazak ni boleh ikut.
Asyhadu an la ilaha illallah. Tak payah diajar, disambung lagi. Wa asyhadu anna Muhammadan bang Rasulullah. Sambung lagi. Aku bersaksi. Ini semua pembongak kan. Mana ada orang tengah nazak boleh mengucap panjang, tapi dalam drama Melayu boleh. Kadang-kadang nak tunjukkan suasana husnul khotimah tu, katalah mati husnul khotimah, siap jari macam ni. Kan? Husnul khotimah dia mati ni kan. Ini semua kerana berlakon. Ikut arahan pengarah. Pengarah kata buat begitu, begitulah dia buat. Kalau pengarah tak puas hati, kata pengarah, bangun balik mayat tu. Kenapa tuan? Kurang feeling. Buat sekali lagi. Mati balik. Bangun balik. Mati balik. 30 kali scene pun tak ada masalah. Sebab apa? Berlakon. Hakikatnya orang yang nak mati ni, dia sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Ya, dia bergantung pada izin Allah Ta'ala. Dia boleh ke tidak? Bergantung pada amalan dia waktu hidup. Ya. Kenapa kita nak ajar kalimah la ilaha illallah ni? Sebab Nabi sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalimahnya dapat ucap la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Ini kita nak kan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah yang saya kasih sekalian, nak ajar kalimah la ilaha illallah pada orang tengah nazak ni, jangan berlagu-lagu sangat dan jangan laju sangat. Kadang-kadang terpengaruh juga dalam filem-filem Melayu. Ikut saya bang. La ilaha illallah. Itu bang. Jangan kita berlagu sangat. Dia tak boleh ikut. Silap-silap dia lempang kita. Cepat sikit lah kan. Dan jangan terlalu laju. Ikut saya bang. Afdhu zikri falam annahu la ilaha illallah. Itu dah tahlil arwah pula kan. Dia sederhana je sebutan dia. La ilaha illallah. Bisik kat dia perlahan. Sekali lagi. La ilaha illallah. Cuba ikut ibu ayah sekalian. La ilaha illallah. Kita berhenti sekejap bagi dia nafas tu naik. Sekali lagi. La ilaha illallah. Jangan desak dia. Jangan paksa dia. Sebab kita tak nak kalimah ni awalnya satu benda yang baik untuk dia, tiba-tiba menjadi satu benda yang buruk untuk dia. Dia benci kalimah tu. Dah lah aku tak nak sebut, aku penat. Rugi ke dia. Jadi sebab itulah kita kena pastikan dia dengan tenang menerima kalimah itu. Ada orang bersoal, macam mana ustaz kalau orang tu pekak? Pekak pula. Tak payah kau ajarlah kalimah tu, bukannya dia dengar pun. Tak payah ajar, dia tak dengar kan. Dia dah pekak, bisu pula. Macam mana nak buat? Macam mana nak ajar lelongah dia tak dengar. Takkan nak bagi bahasa isyarat. La ilaha illallah kan. Ada? Tidak perlu bersilat depan mayat tuan. Orang sakit. Kita hanya buat apa yang Nabi ajar. Nabi kata ajarkan, kita ajarlah. Dia dengar ke tak dengar ke, dia bisu ke apa keadaan sekalipun, kita ajar je. Itu sunnahnya. La ilaha illallah. Terpulang pada Allah macam mana nak bagi dia ucap. Macam mana nak bagi dia pegang kalimah tu. Yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan ucapan orang beriman dunia dan akhirat. Kalau orang beriman, kalau orang tu beramal soleh, kadang-kadang tak perlu diajar pun dia akan mengucap sendiri. Kan kadang-kadang kita dengar ada orang yang meninggal dunia sendirian kat rumah dia. Dia duduk rumah seorang-seorang, anak duduk jauh. Tiba-tiba anak balik tengok mak dah tak ada dah. Jadi ketika mak tengah nazak ni, siapa yang ajar kalimah mak ni, la ilaha illallah ni kat mak? Tak ada orang. Yakinlah kalau dia orang beriman, dia orang beramal soleh, maka Allah lah yang akan bimbing dia untuk mengucap kalimah la ilaha illallah. Berdasarkan amalan dia. Ini janji Allah. Yusabbitullahu allazina amanu. Allah teguhkan ucapan orang yang beriman fil hayati dunya, di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah boleh sesatkan orang-orang yang zalim. Zalim ke siapa? Zalim pada diri sendiri dengan dosa dan perbuatan maksiat. Maka ketika mana dia nak mati, walaupun ramai orang datang terkeliling dia, ajar dia mengucap la ilaha illallah,
Dia dengar tak kalimah tu? Dia dengar. Tapi Allah tak izinkan kalimah tu keluar daripada gorgorah dia. Kerongkong dia. Dia nak ucap tapi Allah tak bagi. Wa yudillullahu zalimin. Allah sesatkan dia. Orang zalim ni. Tak lepas. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Kerana dia tahu kita ni macam mana keadaan. Macam mana PL kita. Allah tahu isi hati kita. Maka kita kena banyak beringat waktu kita hidup ni. Baik. Alright. Itu ada cara la ilaha illallah. Bukan satu benda yang mudah. Kena banyak bersabar. Ya. Baik. Yang kedua, bacakan mana-mana surah dari Al-Quran di sisi pesakit. Ini penting juga ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangan ya. Ibu-ibu kalau segan nak tanya, tulis atas kertas. Lipat kemas-kemas. Paskan kat saya. Jangan buat kapal terbang ya. Ustaz, nah kan. Jangan. Dah telefon dah kan. Jadi boleh tulis. Kalau nak bertanya soalan, angkat tangan saja, jangan segan. Tapi kalau nak pergi tandas, sila keluar, tak perlu angkat tangan. Please teacher, may I go out? Tak payah. Get out saja. Nak pergi tandas, pergi saja ya. Jangan tahan. Ya, sayang kapit baru ni kan. Ya, baik. Ni masjid ni pun saya dengar besok ada orang datang nak melawatnya. Nak tengok pembangunan ke apa kan? Betul. Jadi mudah-mudahan ada yang memerhatikan dan menambah baik. Sayang ya, masjid ni lama, 118 tahun. Baik, tuan-tuan. Balik kepada tadi. Bacakan mana-mana surah dari Al-Quran di sisi sakit. Kita baca apa-apa surah pun boleh. Biasa orang baca surah apa? Yasin kan? Biasa kita baca surah Yasin. Silakan. Selain daripada Yasin, nak baca surah apa boleh? 3 kul. 3 kul, betul. 3 kul kita bacakan. Itu juga adalah sunnah Siti Aisyah. Itu adalah sunnah Siti Aisyah radhiyallahu. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut, Siti Aisyah di sisinya membacakan 2 surah. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas. Kita boleh baca. Surah lain boleh tak baca? Bacalah apa-apa surah yang kita tahu. Sebab Nabi sebut Al-Quranu syifa. Quran itu ialah penawar. Maka bacalah apa-apa ayat kita tahu. Oh, tak retilah tahu Al-Fatihah je. Baca Al-Fatihah. Saya tahu Inak Toina je. Baca Inak Toina. Silakan apa saja surah pun yang boleh. Ayatul Kursi, apa saja ayat Quran yang kita tahu, bacakanlah pada orang dengan azab tu. Tak selesainya surah Yasin, apa saja pun boleh. Alright. Kemudian yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Orang nak meninggal dunia ni, orang sakit ni kadang-kadang dia minta yang macam-macam. Yang kalau kita mampu kita buatlah. Kalau tak mampu, jangan marah ke dia. Ni kadang-kadang kita ni kena banyak bersabar. Orang yang sakit diuji dengan kesakitan dia. Orang yang hidup yang jaga orang sakit diuji dengan kesabarannya. Sabarlah. Dia nak apa bagi. Selagi mampu kita bagi. Dia nak makan nasi goreng, bagi nasi goreng, masak nasi goreng ke dia. Nak minum, nak air, kata dia. Dia tengah nazak ni. Nak air. Kita pun sediakan air untuk dia. Nah, minum air kosong ni. Tak nak air kosong ni. Dan nak air apa? Dia kata nak air. Cakaplah nak air apa? Nak air. Kita pun banculah kopi O. Nah, minum kopi O. Tak nak. Habis nak air apa? Bancu fresh orange. Tak nak. Nak air. Sekarang kelumpang. Sabar. Memang kadang-kadang dia akan buat perangai. Sebab itu kita pun tak tahu nasib kita nanti macam mana. Sebab orang di ambang sakaratul maut, dia dalam keadaan mabuk. Sakarat tu sendiri bermaksud mabuk. Mabuk di ambang kematian. Dia akan macam rakap je. Kita pun tak faham apa dia nak. Nak air apa? Air Starbucks, kata dia. Dah Starbucks diminta pula. Waktu tu macam mana? Menyirap tak ada kita. Kau ni tak ada air lain kau nak minta. Air Yahudi tu je. Contoh. Jangan marah dia. Tak guna bersyarah kat dia time tu kan. Kalau tak mampu nak tunaikan hajat dia, apa saja yang dia minta, kita tak mampu nak buat, cakap baik-baik pada dia. Minta maaf lah abang. Saya bukan tak nak tunaikan hajat abang. Tapi sekarang ni musim boykot.
Kalau saya pergi beli air Starbucks tu nanti, orang ambil gambar saya viral kan. Mana kita cakap baik-baik. Jangan kita biarkan dia macam tu je. Lantaklah kau. Macam-macam benda lain minta, itu juga kau nak kan. Kita pentingkan dia. Jangan. Sebab kalau kita menjauhkan diri daripada dia, dia rasa kecewa, dia rasa tak ada orang sayang ke dia, tak ada orang pedulikan dia. Ketika itulah syaitan akan datang untuk mengambil kesempatan. Ini adalah satu hadis sabitlah menyebut tentang syaitan akan mengganggunya sehinggalah di hujung usianya dia kembali kufur. Ini kita minta jauhlah. Ya, dia akan mungkin dia akan menyerupai, menyamar orang-orang yang dia pernah sayang. Mungkin mak dia yang dah mati lama, mari balik. Tapi itu syaitan. Dia tengah sakit, kita pun dah jauh daripada dia dah. Mak dia datang. Syaitan tu, mak datang dari mana mak? Mak datang daripada syurga. Nak bawa kamu ni. Jom kita pergi syurga sama-sama. Bawa lah mak saya sakit. Orang sini tak peduli saya dah. Tak hirau pasal saya dah. Boleh kan? Kalau nak ikut mak, marilah kita ikut mak betul-betul. Keluarlah daripada Islam. Kenapa nak kena keluar Islam pula mak? Mak dalam syurga, mak tahu agama yang sebenar kita apa dia. Agama kita sebenarnya ialah Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia akan sebut benda-benda yang kufur. Maka orang yang lemah iman dia, tak ada orang yang bantu dia, tak ada orang yang pagarkan dia dengan bacaan Al-Quran, maka dia akan mudah terpesona dengan janji palsu syaitan. Dia akan kata, yalah mak, saya ikutlah mak. Maka matilah di dalam keadaan kufur. Wa iyyazubillah min zalik. Sebab itulah kita ni jangan tinggalkan orang sakit sendirian. Kalau boleh ambil cuti, ambillah cuti bekerja. Kalau boleh kita nak upah orang, upahlah orang jaga. Jangan tinggalkan sendiri. Dan takut-takut di hujungnya nanti dia meninggal tanpa kita sedar. Penting bab ni ya. Dan yang keempat, tak ada dalam slide, tak ada dalam nota, buku saya pun tak tulis. Apa dia? Kita perlu bimbing orang yang sedang sakit ini supaya sentiasa husnuzon kepada Allah. Sangka baik kepada Allah. Kenapa nak kena bersangka baik kepada Allah? Sebab bila orang diuji, kadang-kadang dia mengeluh. Aduh, sakitlah. Ya Allah, aku ni semayang dah buat, haji dah buat, puasa aku buat. Kenapa kau uji aku macam ni? Dia mengeluh. Ya Allah, aku tahulah aku banyak dosa. Kalau aku sakit ni, sakit sangat ni, mati-matilah, masuklah neraka. Ada dah putus asa. Maka ketika ini kita kena bimbing dia. Sebab perlunya bersangka baik kepada Allah ni akan memberi kebaikan untuk dia. Dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut pada sangkaan hambaku. Jika hambaku bersangka baik padaku, maka aku akan kurniakan kebaikan untuknya. Sebaliknya, jika hambaku bersangka buruk padaku, maka aku akan biarkan dia dalam keadaan kesesatan. Maka bimbing dia supaya dia sangka baik pada Allah Ta'ala. Mak, sabar mak, sakit ni penghapus dosa. Allah nak bagi syurga kat mak ni, bagi dia. Sabarlah mak, setiap orang yang mati beriman masuk syurga. Allah nak bagi syurga kat kita ni. Sakit ni sementara je. Bimbing dia sampai dia sangka baik atas ujian Allah Ta'ala ini pada dia. La ta'natu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Ini penting ya. Bimbing orang tengah sakit, husnuzon kepada Allah Ta'ala. Baik, selesai bab yang pertama. Ada soalan? Tak ada soalan. Bagus. Kan? Terus kepada round yang kedua. Apa dia? Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baru meninggal nak buat apa? Baru meninggal, tuangkan masuk bilik air. Dah mati dah. Bawa masuk dalam bilik air, kita mandikan dia. Tidak ada kaedah dia. Ya. Orang yang baru meninggal dunia, kita ucap apa? Baru meninggal nak ucap apa? Alhamdulillah. Innalillah. Ingatkan, alhamdulillah mati juga kau. Kita sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Wa basyirus sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Bila mana ditimpakan ujian, musibah kepadanya, mereka berkata innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, pada Allah lah kita semua akan kembali. Ini kalimah istirja ataupun kita panggil kalimah musibah. Musibah ni apa? Apa saja musibah. Orang sakit kita sebut innalillah.
Orang yang kehilangan barang, kehilangan harta benda, innalillah. Orang yang kematian kita sebut innalillah. Inilah ungkapan dia. Ya. Satu perbahasan lagi yang perlu kita kongsikan, sampaikan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun ini kita biasa ucap bila kematian orang Islam. Tapi bila berlaku kematian orang kafir, orang bukan Islam, kita sebut apa? Nak sebut apa? RIP. Sebut RIP RIP kata dia. Apa tu RIP? Dia kata RIP. Apa RIP tu? Rest in peace. Kan biasa kita sebut rest in peace. Berehatlah kau dengan tenang, maksud Melayu kita kan. Adakah orang kafir yang mati tanpa iman dia boleh berehat dengan tenang? Boleh ke? Tidak. Adakah orang kafir itu dia akan aman dekat kubur nanti? Tidak. Maka kenapa kita berdoa? Rest in peace itu doa lah tu pada dia. Jadi kita kena betulkan kepada pemahaman masyarakat. Rest in peace itu bukan ucapan kita. Maka kata ulama, haram hukumnya kita mengucapkan rest in peace kepada orang bukan Islam. Haram. Benda ini bergantung ataupun benda ini bersumberkan daripada perkara yang berlaku di zaman Nabi. Zaman Nabi dulu dah berlaku dah. Apa dia? Ketika Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pakcik Nabi. Yang jaga Nabi daripada kecil. Diambang sakaratul maut, nak mati ni. Dengan azab. Rasulullah datang kepadanya. Wahai pakcikku Abu Talib, ucaplah la ilaha illallah. Dia ajar pada pakcik ni ucap la ilaha illallah. Sebab pakciknya masih lagi belum beriman. Kalau pakcik sebut kalimah ini, saya jamin tempat pakcik dalam syurga nanti. Kata Nabi memujuk pakciknya. Waktu itu di sisi yang sebelahnya ada Abu Jahal. Lalu Abu Jahal kata apa? Wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad. Dia tak betul. Kau kena kekal dengan agama kita. Agama nenek moyang kita. Dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib kata, ya Muhammad, anak buahku yang ku sayang, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Abu Talib memilih kekufuran dan akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Dan Rasulullah sendiri sedih, kecewa kerana ini pakciknya yang jaga daripada kecil, tiba-tiba dia tak dapat selamatkan daripada api neraka Allah. Lalu dia pun berjanji di sisi mayat pakciknya, wahai pakcik, aku berjanji akan sentiasa mendoakan keampunan Allah kepada pakcik. Dia nak doakan pakciknya yang mati dalam keadaan kufur tadi supaya Allah ampunkan dosanya. Lalu turunlah teguran Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 113. Nanti balik cek. Surah Taubah ayat 113. Tidak boleh mana-mana Nabi atau orang beriman mendoakan kepada orang musyrik. Sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata, orang musyrik itu tempatnya di neraka. Nabi Allah kata tak boleh doakan. Maka kalau Allah tegur Nabi, bukan untuk Nabi seorang saja, untuk semua sekali kita. Maka RIP ulama kata tidak boleh disebut. Jadi kalau orang kafir meninggal dunia, kita ucap juga innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sebab dia juga daripada Allah dan dia juga akan kembali kepada Allah. Itulah pegangan kita. Ya, sebut innalillah wa inna rajiun pada semua keadaan kematian, kesakitan atau musibah. Baik, selesai bab yang pertama, perkara pertama. Yang kedua, ni penting sikit. Ni baru meninggal nak buat apa ni? Dah cemas dah ni. Yang kedua, kalau mata mayat itu terbuka, kita tutup mata dia. Ini sunnah. Tutup mata mayat. Macam mana keadaan, ikutlah. Yang penting tutup mata dia. Sebab perkara ini berlaku juga di zaman Rasulullah SAW. Ketika mana Abu Salamah, sahabat Nabi, wafat. Ketika dia meninggal dunia, mata Abu Salamah ni terbuka. Sini. Buka gini. Kalau orang kita nampak mata terbuka sikit, apa mata dia gitu kan? Ni mesti ada benda-benda yang tak baik ni dia buat dulu. Nampak pelik-pelik sikit, apa perut dia besar sangat ni? Mesti ada benda-benda makan tak baik ni kan. Kita ni kadang-kadang mudah bersangka-sangka pada orang yang dah mati. Kita tengok keadaan tak baik sikit, sian mayat tu kan. Kenapa macam tu rupa dia? Jangan kita kata begitu. Sebab zaman Nabi pun sahabat-sahabat melihat mata Abu Salamah terbuka, dia pun kata macam tu.
Kenapa mata Abu Salamah ni terbuka ni? Apa dia buat waktu hidup dulu? Macam itulah kata-kata lebih kurang. Lalu datanglah Rasulullah terus ke jenazah Abu Salamah dan Nabi pun tutup mata Abu Salamah. Tutup. Maknanya sunnah menutup mata mayat. Dan Nabi kata pada para sahabat yang hadir, hendaklah kalian semua berkata yang baik-baik di saat ini. Kerana ketika ini, malaikat yang hadir semua mengaminkan kata-kata kita. Nabi kata janganlah kata buruk-buruk. Cakap yang baik-baik je hari ni. Sebab malaikat datang ni semua aminkan kata-kata kita. Kias daripada situlah, maka menjadi amalan di Nusantara kita ni. Setiap kali lepas solat jenazah, kadang-kadang imam akan pesan. Apa kita nak kata pada mayat ini? Baik. Kan biasa orang sebut kan. Apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik. Kerana ini bersandarkan pada peristiwa Abu Salamah radhiyallahu meninggal dunia. Berkata yang baik-baik. Lalu kalau kita tak dapat tutupkan mata dengan cara betul, tutup je, terbuka lagi. Apa ni? Tutup lagi, terbuka lagi. Tadi dah tutup dah, kenapa buka balik? Ni tak ada benda lain ni, hantu raya ni kan. Jangan sangka buruk pada mayat, ya. Kalau dia terbuka, cuba urut mata dia. Kadang-kadang dia punya urat mata ni dia dah tegang ataupun dah mengecut. Bola mata ni dia akan mengembang. Dia akan terkeluar sedikit. Kita urut. Urut pula kesat. Jadi kita gunakan minyak sebagai nak licinkan dia. Minyak apa yang biasa dekat rumah? Minyak apa yang biasa dekat rumah? Minyak masak kan? Guna minyak masak. Minyak masak yang kat dapur tu kan, ambil sikit. Tapi kalau guna minyak masak, janganlah guna minyak masak dah goreng ikan semalam. Ambil lah kat Kuala tu yang goreng ikan malam tu. Dia pun ambil lah satu sudu. Bau-bau ikan sikit. Tonyok kat mata mayat. Datang kucing jilat mata kawan tu. Kan? Janganlah guna yang dah masak, yang barulah sikit je. Minyak apa lagi ada? Kita ada minyak zaitun. Kalau kata minyak-minyak yang sesuai lah, yang boleh melicinkan atau mengurut mata dia ni. Jangan guna minyak cakapak. Terkebil-kebil mata mayat nanti. Kan? Podeh kan. Kalau kita dah guna minyak, dah urut-urut, tapi tak jalan juga, guna kaedah lain untuk menutup mata dia. Cari batu-batu yang ada tepi jalan ni. Batu kecil, kerikil tu. Kan? Banyak tepi jalan kan? Ambil, tolong confirmkan tu batu. Mana tahu tak kucing ke dah keras, mana tahu kan. Confirmkan tu batu, cuci bersih-bersih, letak atas mata mayat untuk memberatkan kelopak mata dia tertutup. Tak jumpa batu, jangan guna bata. Tergamak pula guna bata kan. Tu kat sebelah rumah tu ada buat rumah, mintalah satu kan, bata je. Jangan guna batu kecil. Ya, tak jumpa batu, kita cuba cari barang kat rumah, barang-barang logam. Duit shilling pun boleh. Shilling 50 sen yang besar tu kan. Letak kat mata mayat tu. Tujuannya nak beratkan mata dia supaya jangan terbuka. Tu kaedah. Ada orang guna sudu. Sudu tutup mata mayat tu boleh. Ada orang guna apa-apa saja barang yang lain pun boleh. Yang penting benda tu biarlah sementara. Jangan sampai jiran datang. Jiran masuk-masuk, tengok dah ada sudu kat mata dia. Kan pelik tu kan. Nak pula letak duit. Dah letak duit 50 sen kat kanan, kat kiri mata dia tu, kemudian tutup dengan kain. Jangan dibiarkan mayat tu. Takut-takut kita terlupa. Jiran pun datang. Boleh tak nak tengok muka jenazah ni? Boleh, tengoklah. Saya sayang ke dia ni. Ni jiran saya paling baik. Dia tak kedekut, suka belanja orang makan. Orang pun cakap. Bila nak selak je kain tu, astagfirullah, mata duitan. Kecoh satu kampung dusun ni. Mayat tu keluar mata duitan. Jadi alihkan segera sebelum orang datang. Sebelum jiran datang. Ini sementara saja. Sekiranya dengan kaedah letakkan barang kat mata pun tak jadi, kita guna kaedah yang keempat. Guna selotip kertas. Selotip kertas yang nipis tu. Kan? Gam dia tak kuat sangat. Letak kat kelopak mata dia ni, tarik ke bawah. Begitu kaedah dia. Bukan tak boleh guna double tape. Boleh guna double tape. Tapi nak menanggal tu lah payah. Silap-silap tercabut sekali dengan bulu mata dia. Kan? Dah hilang mata dia, bulu mata. Kan? Kita kena letak yang gam nipis je.
Tuan-tuan ya. Tapi kan, kalau kita tengok orang kafir, saya ni juga menguruskan jenazah orang bukan Islam. Jangan terkejut tuan-tuan. Orang jenazah bukan Islam pun saya terlibat menguruskan jenazah dari sudut logistik. Sebelum saya belajar dalam ilmu ni, saya ke hospital biasa tengok jenazah Cina. Orang Cina kalau mati, dia dah siap pakai baju semua cantik-cantik, dia letak dalam keranda tu. Keranda tu ada cermin kat muka tu. Jadi kita boleh tengoklah muka orang tu kan. Saya pun nak tengoklah muka dia. Bila tengok muka kawan tu, dia tidur begini, tersenyum mata dia, mulut dia. Cina ni tersenyum lah. Husnul Khotimah ke ni? Fikir tau macam tu. Macam mana dia boleh tersenyum? Ayah, muka ada orang lah kan. Tersenyum tak? Mata tutup rapat, mulut je senyum. Saya pun pelik, macam mana dia boleh senyum? Rupa-rupanya ada kaedah nak bagi mayat tu tersenyum. Itulah yang saya belajar, yang saya ambil ilmu ni di Manila, Filipina. Saya belajar, ambil satu diploma khusus bab tu, ya, iaitu kaedah embalming, pengawitan mayat. Apa yang berlaku pada mayat? Ni experience saya lah, pengalaman saya. Mayat orang bukan Islam, biasanya kalau dia meninggal dunia hari ini, dia tak macam kita terus simpan hari ni, terus ke bumi hari ni. Biasanya dia akan simpan besok, ataupun 3 hari, ataupun seminggu. Ya, Queen Elizabeth yang mati baru ni pun 10 hari baru dia tanam mayat dia. Dia ada upacara dia, adat keagamaan dia, kan? Jadi, maka untuk mengelakkan mayat tu cepat reput, cepat rosak, dia perlu awet mayat tu, embam mayat tu. Kaedahnya apa? Memasukkan ubat di dalam badan mayat. Ini yang saya nak cerita, iaitu kaedah embalming yang saya guna pakai, iaitu ada 4 kaedah dia. Pertama, dia menggunakan cecair formalin. Kalau tuan-tuan biasa tengok orang kat laut, tangkap ikan banyak-banyak, kan? Seminggu sekali baru dia balik, ikan dia segar lagi. Dia guna bahan tu kan, formalin. Ataupun adalah barang lain nak bagi mayat, nak bagi ikan tu cepat, lambat membusuk. Bahan itu juga digunakan pada mayat. Dia letak kat mata, dia letak kat hidung, kat mulut, kat telinga, supaya badan dia ni tak rosak. Itu kaedah namanya surface embalming, permukaan. Yang kedua, namanya hypodermical embalming. Apa dia? Injection. Pakai shrink tu, penyedut tu kan. Dia cucuk 5 liter cecair kimia tadi, formalin nama dia. Dia cucuk tangan sini, cucuk tangan sini, dia cucuk tangan sini, cucuk tangan sini. Seluruh badan dia cucuk 5 liter masuk ubat. Mayat tu. Jadi kalau guna kaedah ni, boleh tahan 2 hari atau 3 hari mayat tu. Kaedah ketiga apa dia? Dia guna kaedah arterial embalming. Arterial embalming apa? Iaitu dengan kaedah kita memasukkan cecair formalin sebanyak 12 liter masuk dalam badan mayat. Darah kita dalam badan ni orang dewasa 5-6 liter je. Tapi ubat tu masuk 12 liter. Dan kemudian kaedah yang keempat namanya apa? Namanya ialah cavity embalming, iaitu mengeluarkan cecair dalam badan mayat serta organ-organ yang lain. Darah dibuang keluar, ubat masuk, darah keluar, dibuang, dan kemudian barulah ditebuk satu perut ni. Mana barang saya? Tunjuk sikit, buka satu, troka. Ni saya bawa barang saya. Setelah cecair itu dimasukkan di bahagian, standby video tu, suruh. Ini je. Ini namanya troka. Di hujungnya tajam. Tajam tuan-tuan ya. Nampak tajam ya? Di kelilingnya ni ada lubang. Dan di belakang hujung dia ni ada satu tempat untuk masukkan tube vacuum. Perut mayat akan ditebuk. Setelah ubat dah masuk, kita tebuk pula. Untuk kita merosakkan, hancurkan segala organ-organ dalam badan mayat. Hati, limpa, jantung, usus, perut, pundi kencing, buah pinggang, semuanya diwaduk. Dan disedut. Sedut keluar. Dia sedut guna mesin lah. Bukan saya sedut guna ni. Tak ada. Sedut sini. Itu kaedah yang diguna pakai. Namanya ialah embalming, pengawitan mayat. Kenapa? Organ dalam badan ini cepat membusuk
cepat merosak, darah punca mayat cepat busuk, maka semua perlu dibuang keluar. Ini kaedah orang kafir, orang bukan Islam. Saya tunjuk satu video. Ya, video dulu. Belum video sebenar. Ini video ketika saya diwawancara oleh pihak Astro Awani. Ada speaker ke? Pakai mic ni. Nak saya duduk. Semua jenazah yang diimport atau untuk diekspor perlu menjalani proses audit. Okey ni. Nah. Baiklah, ini akan melalui proses yang kita keluarkan dari dulu dalam badan ini. Itu yang kita buat akhir dan buat. Yang mana dua ini yang akan keluar untuk memasukkan cahaya pemilik ke dalam badan mayat. Kita sudah menggunakan lebih kurang jenazah dewasa dalam 12 liter cahaya pemilik. Yang bertujuan untuk mengawet mayat supaya dia dapat bertahan lebih lama dan juga membuka efek darah yang tertinggal dalam badan mayat. Tapi itu, bila ubat itu masuk atau hormon itu masuk, maka dia akan merendam keluar darah. Bila perkara dalam kita ini ada cahaya. Okey, terima kasih. Mereka ia dah boleh dibuat keluar. Sudah kedua pula, bila untuk kita hancur kaedah remuntas sebagai cavity embalming, iaitu satu kaedah membuat segala cavity atau organ-organ dalam badan. Itulah selain daripada darah tadi, organ-organ itu ialah jantung, hati, limbah, kencing, buah pinggan, semua perlu dibuat keluar, dibetul keluar, dan itulah punca mayat cepat meropok dan membusuk. Dan dia akan dirodok daripada perut ni naik ke atas. Kita akan sudutkan menggunakan satu kotak, dan seterusnya organ-organ semua akan dibuang ke satu septik, dan setelah itu barulah mayat akan diuruskan dan dia akan masuk dalam tempoh 1 hingga 2 jam. Islam itu sendiri menuntut agar disegerakan pengurusan jenazah. Hukumnya pula mudah. Andai tiada keperluan, maka ia jatuh haram. Sebalik dengan saranan Rasulullah SAW, di mana seseorang itu meninggal dunia, maka disitulah tempatnya kubur. Baik, itu yang saya nak sampaikan. Orang kafir kaedah dia ini, kita pun maklum, mereka tak faham. Tapi sayangnya bagi orang Islam yang meninggal di luar negara lah, orang Malaysia kita Islam meninggal di luar negara, keluarga dia kata nak bawa balik, biarlah ke bumi kat Kuala Berang ni, tak payahlah ke bumi kat London sana, contoh kan. Maka sekiranya keluarga nak buat macam tu, proses inilah yang akan diguna pakai, proses embalming. Kita nampak mayat tu dah seminggu, 2 minggu baru sampai ke Kuala Berang ni, contohlah kan. Sampai buka keranda, elok je, tak ada berubah pun mayat ni. Memang tak berubah sifat jasadnya sebab dah di embalming. Tapi kalau kita tahu dalam badannya dah tak ada apa-apa, hancur sehancur-hancurnya, maka jangan kita seksa mayat. Ikutlah pesan Nabi, mana kita mati, situlah dikebumikan. Cuma kaedah ini diguna pakai dalam banyak negara di luar untuk proses ekspor mayat. Adapun dalam negara kita, sekiranya orang-orang asing, contohnya orang Indonesia ramai sini, Bangladesh ramai bekerja sini, Pakistan ramai bekerja sini, keluarga kata nak bawa balik, kita nasihatkan tak payahlah, kat Malaysia ni banyak tanah kubur Islam. Tak nak bawa balik juga. Okey, di sini kita guna kaedah yang saya sebut dua tadi. Apa dia? Kita letakkan ubat tu dekat mata dia, kat hidung, kat telinga. Yang kedua kita injection dia, masuk ubat. Tu saya kata boleh tahan 2-3 hari. Sampai sana kita yakin dia dah uruskan mayat. Kerana di dalam negara kita, undang-undang tak begitu ketat dalam bab pengawitan mayat ni. Dia perlu tapi tak ketat sangat. Tapi kalau di luar negara, wajib prosedur yang saya sebut tadi. Jangan kata, taklah, saya bawa balik ke kawan saya, tak kena pun. Memanglah sebab awak tak nampak apa yang berlaku. Kita buka keranda tu, bau dia tu dah tahu dah, dia telah dimasukkan ubat tadi. Lepas itulah jangan bawa balik mayat. Saya belajar benda ni kerana apa? Nak buktikan pada masyarakat apa yang saya melihat pada mayat-mayat yang berlaku.
Sebab kita cakap mulut orang tak percaya. Ni saya belajar, saya ada video. Nanti di hujung program nanti saya akan buka video sebenar. Tadi tu simulasi je. Astro Awani datang ke pejabat saya nak buat video ni. Dia kata, "Ustaz, boleh tak bagi kami video sebenar untuk kami tayang kat TV?" Saya kata, "Tak boleh. Ini video ni eksklusif. Saya terikat dengan undang-undang kerajaan Filipina. Sebab ni video betul. Kalau video ni sebar, mungkin tauliah saya untuk mengajar dalam bab ini ditarik oleh kerajaan Filipina. Sebab saya punya peringkat international antarabangsa. Maka tak boleh sedut." Jadi sebab apa saya kata hujung-hujung nanti? Sebab sekarang ni kita buat live. Buat live kan, Facebook dan juga apa? Facebook dan apa? TikTok, IG. Tu Facebook dan IG. Kita kena tutup dulu rakaman. Dan tuan-tuan perempuan tak dibenarkan ambil gambar, video tak boleh. Baru saya tayangkan video tu, yang sebenarnya. Nanti hujung-hujung nanti ya. Baik, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kalau meninggal jangan bawa balik. Itu fokus kita ya. Baik, sekiranya tempat tu tak ada tanah kubur, contohnya negara China. China antara negara yang tak benarkan rakyat asing dikebumikan di tanah dia. Tak boleh. Kalau nak diuruskan di sini, kami ada satu cara je, kata dia. Bakar mayat ni. Takkan kita nak bakar mayat orang Islam kita. Maka terpaksalah kita bawa balik. Itu kaedah yang lebih baik daripada dibakar. Maka hukumnya harus sekiranya keadaan begitu. Alright? Baik. Ada soalan? Tak ada. Bagus. Alright. Terus kepada perkara yang kedua. Sekiranya mata tak tutup juga. Dah cabut selotip tu. Terbuka lagi mata dia. Ambil kain. Tutup saja bahagian mata dia tu. Ambil kapas. Tutup saja mata dia. Simple. Okey. Yang ketiga. Tak riskan dah. Okey. Sumbat kapas ke dalam dua lubang hidung dan telinga mayat. Ni orang baru meninggal ni. Ni belum mandi kapat Baru meninggal. Ambil kapas yang ada kat rumah kita tu, sumbat kat hidung dia. Sumbat kat telinga dia. Kenapa? Untuk mengelakkan apa dia? Binatang masuk. Betul? Binatang apa? Kucing, anjing. Ya. Bukan binatang, serangga, lipas, lalat, semut, nyamuk, lipan, apa-apa je lah binatang kecil ni. Dia masuk sebab apa? Dia tahu orang ni dah mati. Bila tahu orang ni dah mati, maka dia nak masuk dalam badan, nak makan. Maka kita tutup. Dan tujuan kita letak kapas ni juga untuk mengelakkan kecair dalam badan. Darah ke, ada air-air daripada badan ni meleleh keluar. Maka tutup dengan kapas. Basah je, tukar kapas baru. Basah, tukar kapas baru. Ya, kita masukkan kapas ke dalam hidung dan mulut mayat ni dengan jumlah sekadar yang boleh. Sekadar yang boleh. Kenapa saya kena cakap sekadar yang boleh? Sebab orang kita kadang-kadang dia masukkan kapas kat hidung mayat bukan sekadar yang boleh. Selagi boleh. Itu masalah dia. Boleh lagi ni, boleh lagi ni. Sumbat lagi, boleh lagi ni, boleh lagi ni. Kembang hidung mayat tu. Bila saya nak uruskan jenazah, kenapa hidung dia kembang sangat gini? Tarik keluar kapas tu, la ilaha illallah, daripada tekak ni kapas tu. Jangan seksa mayat. Tujuannya nak menutup sikit je, sekadar yang boleh, bukan selagi boleh. Kena faham molek situ ya. Baik, yang keempat, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut mayat. Gigi palsu kita kena keluarkan. Nak kalau gigi palsu tu yang jenis keluar masuk. Ya, siapa yang pakai tu beringat pesan ke anak cucu. Ya. Yang mana kita nampak biasa orang pakai gigi palsu yang keluar masuk ni, malam-malam nak tidur dia keluar ke gigi dia. Letak dalam cawan. Kelekung, ada air kan. Pagi subuh nak bangun, ambil balik, pakai kan. Cucu masuk bilik atuk dia, air apa ni? Dia pun minum. Berkat hidup dia kan. Baik, nak katakan bahawa gigi yang keluar masuk ni, kalau orang tu tengah nazak, keluarkan segera. Takut dia tertelan. Dah mana gigi atuk? Dah rupanya kat sini dah nak kena korek. Apatah lagi kalau dia baru meninggal. Dah meninggal, keluarkan dulu gigi tu. Ya, jangan kita biarkan. Boleh tak kita nak tanam sekali dengan mayat? Boleh. Dah siap mandi kapan, dah ikat jenazah, orang nak masuk ke gigi dia balik. Tak apalah, pakaikan balik. Pun tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Sebab apa? Mungkin benda tu aib dia.
Kawan-kawan datang nak tengok jenazah, tak tahu punya arwah ni pakai gigi palsu. Sekali dia tengok, lopong ni mulut dia, tak ada gigi punya. Sudah aib dia kan. Maka tak ada masalah, pakaikan pada mayat balik, tak ada masalah, boleh tanam sekali. Ya. Baik, bagaimana pula kalau gigi palsu tu jenis gigi yang dah ditanam dalam busi? Dia pergi jumpa doktor gigi, nak operate gigi ni, gigi palsu nak masuk dalam busi. Ada teknologi sekarang kan. Macam mana ni? Ni gigi palsu ni. Tak boleh ni, kita kena cabut. Minta pelayar, kata dia. Dah nak pinjam pelayar pula ke rumah orang tu. Betul kan kena cabut? Betul, tak boleh ni, tak boleh buat kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, dia cabut. Tengok balik, ya Allah, ni gigi betul. Tersalah. Kan dah satu masalah. Sebab itulah kita, kalau gigi tu tak boleh cabut, biar. Jangan paksa-paksa. Termasuk yang pakai besi tu, budak muda sekarang pakai besi gigi apa tu? Gigi besi tu. Bracket. Bracket tu. Braces. Bracket lain. Braces. Ya. Kita pasal kenapa orang pakai gigi besi tu kan? Tengok budak ni, ya Allah, budak ni pakai gigi besi lah. Macam mana nak buat ni? Pinjam screwdriver. Screwdriver nak pinjam. Dia tak tahu, dia pun korek. Berdarah-darah mulut mayat tu kan. Jangan seksa mayat. Tak boleh cabut, biarkan sahaja. Kesimpulannya, apa sahaja pada badan mayat yang tak boleh kita buang secara mudah, maka jangan kita seksa mayat. Termasuklah dalam hal kalau rambut dia berwarna, dia warna rambut dia warna merah, warna kuning, warna hijau, dah macam traffic light dah. Dah macam mana nak hilangkan rambut dia ni kan warna? Dah guna sabun, shampoo tak hilang. Dah guna Clorox pun tak hilang. Dah guna thinner pun tak hilang. Macam mana ni? Botakkan je lah. Buah mesin kan. Jangan kita botakkan dia. Jangan kita seksa dia. Biarkan sahaja. Maknanya bukan tanggungjawab kita. Ataupun bukanlah kata benda tu kita tak buat, kita tak bersihkan dia, kita berdosa. Tak. Itu urusan dia dengan Allah. Kita buat sekadar yang mampu. Lalukan air je. Jangan gentel banget. Tak boleh lah. Guna Clorox berbotol-botol, tak hilang-hilang. Biar. Jangan seksa. Tak boleh, jangan buat. Biar dia. Termasuk kalau orang tu pakai tatu. Mungkin sebab tu dia jahil, ataupun sebelum dia masuk Islam, ada tatu dia pakai kat badan dia. Gambar naga. Aku ni geng dragon. Ada lagi. Ataupun dia letak gambar monyet ke, ataupun dulu dia Kristian, dia letak gambar salib kat tangan dia, tulis pula I love Jesus. Contoh kan. Macam mana ni? Ni tak baik ni, Kristian ni, salib ni macam mana? Nak buang-buang tak boleh. Terpaksa guna pisau sagat. Pisau sagat tahu? Yang kupas buah apple tu kan? Siat kulit mayat tu. Boleh ke? Tak boleh. Jangan seksa mayat. Maksudnya apa? Kalau tak boleh hilang salib ke ataupun apa sahaja benda yang bertatu ni, biarkan. Jangan paksa. Minta berus dawai, gaham macam tu kan. Jangan. Biar. Lalukan air saja. Kena faham. Termasuk kalau dia pakai ni, apa tu? Q-Tech. Yang berwarna-warni budak-budak muda pakai dalam lawa tu kan. Dah kita nak sental payah. Apalah budak ni pakai. Patahkan je lah kuku ni. Jangan patahkan, jangan kikis, jangan. Cuba gosok perlahan. Tak boleh, biarkan. Sebab apa? Nabi kata berlemah lembutlah dengan jenazah. Kerana dia baru melepasi satu keadaan yang kamu tak dapat bayangkan sakitnya. Sakaratul maut. Badan dia luka seluruh badan. Kita pergi sental kuat-kuat. Jangan seksa mayat, biarkan. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita kata tanggungjawab saya dah lepas. Saya dah uruskan dia ikut kemampuan. Kena faham ya. Kesimpulannya, mandi mayat ini ikut kemampuan mayat. Jangan kita seksa. Kadang-kadang ada orang mandi mayat, tak maaf cakap lah. Kalau ada berlaku, kita pernah dengar pengalaman ke, orang pernah buat, maafkanlah dia. Mungkin dia buat tak tahu. Jadi akan datang, kita belajar, jangan buat begini. Waktu mandi mayat, dia nak bersihkan hidung mayat ni. Dia bersihkan guna paip. Zap masuk paip sini. Zap keluar air kat sini. Zap masuk sini. Zap keluar sini. Wah, mudah kan? Habis kahak-kahak semua keluar.
Memanglah kahak-kahak semua keluar bersih. Ingat mayat tu tak sakit ke? Kan kata Nabi, kalaulah kamu patah-patahkan tulang orang mati, maka dia juga merasai sakit seperti mana kamu patah-patahkan tulang orang hidup. Sama juga. Makna kata orang mati ni dia sakit, orang hidup pun sakit sama. Jangan kita masukkan air kat hidung. Kadang-kadang tu yang kita rasa sadisnya, sedihnya tu nak buang najis ni. Kan najis kan kena buang najis kan. Oh, dia buang najis tu, ni tekan perut ni. Macam nak uli tepung roti canai. Oh, bahaya banyak najis ni. Oh, dia lipat gini. Sam, tam, tam. Dia tekan tu, baik guna bulldozer je kan, tolak kan. Tepung uli tu apa nama yang kayu gelik kan. Nak bagi rata. Jangan siksa mayat. Nabi ajar kita berlemah lembut. Kita disuruh bersihkan najis yang zahir. Kalau kita cuit dekat bahagian dubur tu, sip, ada najis, bersihkan. Yang dalam ni tak payah kita keluarkan. Kenapa nak kena kosongkan? Dalam perut kita ni memang banyak najis. Tak payah keluarkan. Yang disuruh ialah di hujung. Bersihkan selagi boleh kena. Ini kita tekan dulu. Ya Allah. Tangki najis kita bukan semua tempat ni tuan-tuan. Tangki najis kita belah kiri ni je. Ni belah kiri ni. Ni dah tangki najis kita. Yang ni perut tak ada masalah. Tekan sini bukan tekan. Perlahan urut. Bagi tekanan sikit. Mana tahu hujung-hujung duburnya tu masih ada lebih-lebih najis. Bagi tekanan sikit. Nak bangunkan mayat pun tak? Bangun sikit je nak bagi tekanan. Sikit je. Supaya dia keluar sikit. Bukan dudukkan mayat. Didudukkan mayat itu zap. Nasib tak dilipat. Perlahan-lahan. Yang lebih dahsyat, dia masuk paip kat lubang dubur tu. Kan bersih macam ni. Memang bersih. Cuba saya buat kacik macam tu. Sakit tak? Sakit kan. Jangan seksa mayat. Ya, ibu-ibu ayah-ayah pesan kat anak. Kalau kita upah orang mandi mayat, panggil orang mandi mayat, pesan kat dia, jangan buat kasar-kasar, lemah lembut. Mandi mayat tak perlu lama. Orang kita ni kadang-kadang mandi mayat sampai 30 minit, sampai 1 jam. Apa yang digodek itu? Kita mandi mayat ni sekadar zon. Zon ni apa? Sangkaan. Makna apa? Kena kot. Jadilah. Tak perlu detail. Apa detail? Ni, kita lalukan air sekadar yang boleh. Bukannya dia celah kuku ni. Dapat pula orang tu badan besar. Poho dia je 18 lipat. Kita ni kalau boleh celah-celah poho semua kita nak kurik. Ush, ada lagi ni. Ada lagi ni. Ada lagi ni. Sampai ke dasar poho dia tu. Arwah tu waktu hidup tak pernah sampai pun situ. Kita dah sampai dah kan. Jadi tak perlu lalukan air setakat mana yang kita boleh. Ni saya nak bagi kepahaman pada tuan-tuan dan puan-puan. Mandi mayat ni mudah saja. Lalukan air. Nabi pesan, mandikan mayat dengan 3 kali, 5 kali, ataupun sekadar mana yang kamu rasa cukup. Maksud apa? 3 kali tu 3 kali gayung je. Logik lah 3 kali gayung. Ya cukup. 1 kali gayung, ratakan air. 1 kali gayung, ratakan air. Pusing mayat ke kanan, 1 kali gayung, ratakan air. Pusing mayat ke kiri, 1 kali gayung, ratakan air. Siap. Itu saja. Tak perlu detail. Tak perlu. Jadi kita kena faham mandi mayat begitu kaedah dia. Nanti kita akan ajar waktu praktikal nanti lebih jelas. Ya. Cuba bayangkan. Saya nak bagi buka minda kita. Macam mana kalau mayat tu mayat reput? 4 hari meninggal. Dia gambar mayat reput. Gambar mayat. Saya tunjuk gambar anggap ni nak belajar. Video pusing kejap. Nak tunjuk gambar mayat. Okey. Tunjuk ya. Macam mana kita nak uruskan mayat yang ada dalam keadaan begini. Sekejap tengah loading. Mayat bermacam-macam rupa. Mungkin kita ni biasa didedahkan dalam kursus mayat ini mayat normal. Waktu praktikal nanti pun model pun mayat normal, orang normal. Macam mana kalau kita jumpa mayat yang reput, berulan, mayat terbakar, mayat yang hancur. Dah nak kena detail macam mana mayat ni. Kita curah air, terabur badan dia. Okey, contoh ni. Nampak tak mayat ni contoh? Ini satu kes
mayat yang mati ketika buat pembedahan jantung. Orang panggil apa? Bukan postmortem. Ni jantung ni, bypass. Dia buat pembedahan jantung. Dalam proses pembedahan jantung, meninggal. Tapi bukan macam ni keadaan dia. Yang kami terima dalam keadaan begini. Terbuka, maknanya bilik pembedahan tu dia tak jahit balik sebab orang dia dah meninggal, dia tak kapas dia. Tapi darah tak mengalir. Bila seorang tu meninggal dunia, tidak ada lagi pressure dalam badan. Jantung tak pump, sebab tu darah tak keluar, dia akan beku kat situ. Tapi kita tengok dalam keadaan macam ni, kita pun rasa macam, ya Allah, kenapa macam ni, luka besar tak jahit. Kalau di hospital, saya panggil pihak hospital jahit. Panggil forensik, tolong jahit balik. Dia jahit. Cuba bayangkan kalau mayat ni dah sampai ke rumah. Kita buka baju dia, tengok, ya Allah, buka kapas. Lah, terbuka mayat ni. Macam mana nak buat? Tuan-tuan belajar tak jahit mayat? Ada? Tak usah kata jahit mayat, nak jahit baju pun susah. Ni, benang tu, nak masukkan jarum dalam benang. Berapa kali hisap dah benang tu kan? Tak masuk-masuk kan? Ini kan pula nak jahit mayat kan? Kalau dalam keadaan begini, jangan kita risau. Darah tidak akan keluar mengalir. Apa perlu kita buat? Bersihkan darah-darah beku tu dan kita letak kapas saja. Cukup. Dan pada kain kapan tu ada letak lapisan plastik untuk mengelakkan mayat tu atau darah tu terkena pada kain kapan tadi. Okay, next. Ini antara kes dahsyat. Kes pembunuhan anak kecil. Ayah dia, dera dia, tengok. Nampak? Pecah badan dia. Ni kes motor, tangan dia. Ayah dia kesan dadah, methamphetamine. Menyebabkan dia hilang akal, tetak anak. Bayangkan keadaan begini. Waktu ni badan dia muka tu. Jadi forensik akan jahit. Kita kalau uruskan jenazah mayat yang begini, jangan tunjuk rupa yang begini pada mayat, pada keluarga tu. Ni mak dia ya. Mari sini masuk tengok. Ni anak puan ni, begini keadaan dia. Tak perlu. Jangan kita tambah kesengsaraan seorang mak. Ya, tunjuk gambar yang sebelum tu, tunjuk gambar sebelum. Begini je. Saya tutup muka mayat tu, nampak mata je. Jadi mak dia tak nampak luka ke apa ke. Jadi dia tak rasa sedih sangat. Sedih memang sedih tapi tak trauma. Ya. Okay, next. Okay, ni contoh dia. Mayat 4 hari. Tak jelas lagi ni. Tunjuk sikit depan. Ni yang depan. Bayangkan mayat begini matinya. Berminyak, reput, tulang apa, ulat berterabur. Kalau kita letak air kat kulit mayat ni, luruh kulit dia tu, jatuh. Sebab tu saya katakan pada tuan-tuan dan puan-puan, jangan tak senang duduk lah. Macam mana ni? Kita kena tengok mayat ni. Sebab apa saya kata kena tengok? Kita tak pasti. Mungkin dalam kalangan jiran kita, keluarga kita, satu hari nanti, na'udzubillah lah, mungkin akan berlaku kejadian begini. Macam mana kita nak buat kalau keluarga kita mati macam ni? Bau mayat, tuan-tuan, lagi busuk daripada bau bangkai. Itu hakikat kita. Busuk, tuan-tuan. Kalau orang kata, dekat ujung jalan tu ada bangkai kucing tu. Tak apa, bangkai kucing kita boleh lalu. Kita boleh lalu, bau busuk, tapi kita boleh lalu. Cuba kalau orang kata, kat depan tu ada mayat tu, dah 4 hari. Berani tak lalu? Tak berani lalu. Padahal manusia sama kita. Bau dia pun kita tak tahan. Ni, rupa dia. Ya? Jadi kalau kita berhadapan dengan mayat ini, pertama, ubah mindset kita. Minda kita. Tidak ada orang yang normal ketika hidupnya berkata, kalau aku mati, biarlah mayat aku reput. Ada tak? Tak ada. Tak ada siapa yang minta mati begini. Tapi siapa yang menidakkan kuasa Allah? Tak ada siapa. Allah takdirkan dia mati begini, maka itu adalah takdir Allah pada dia. Kita ni uruskan dia dengan sangkaan, ya Allah mudahkanlah, mudah-mudahan kematian aku tidak begini. Buat baik. Begini, nak mandi macam mana? Buka baju dia, buka seluar dia, ulat terabur atas badan dia. Mayat dia dah mula rosak kan, badan dia. Ambil air, siram atas mayat. Tak perlu gosok. Gosok nanti habislah kulit dia. Lalukan air saja. 1, 2, campurlah air bidara ke kau barus ke campur. Kemudian ulat-ulat yang jatuh ke lantai tu biarkan. Ulat yang masih ada pada badan mayat pun biarkan.
Tak payah kita sibuk-sibuk nak kejar mayat ulat tu. Tu ada ulat lagi tu. Itu ada seekor lagi. Kutip seekor-seekor sejam kejar ulat aja. Biar tu kerja ulat tu, jangan kita kacau dia. Ya, yang jatuh biar, yang ada kat badan pun biarkan sahaja. Kulit yang gugur, kutip kulit tu jangan buang. Tu hak mayat. Bersihkan. Kemudian ketika nak kafan mayat, letak dalam kapas, letak tepi mayat. Kulit dia, rambut dia kumpulkan. Letak tepi mayat, tanam sekali dalam badan, dalam kafan jenazah. Tapi kalau setakat selai 2 helai, tak payahlah kejar. Tu selai apa dia tu, kejar. Dah masuk lubang. Biarlah. Selai tak apalah. Kalau segumpal, itu kita kena selesaikan. Alright. Tengok mayat begini, saya katakan bahawa kalaulah kita katakan mandi mayat ni kena detail, semua benda tu celah pelipat, macam mana mayat ni? Boleh tak kita buat detail? Secara terperinci, celah kuku dia? Tak boleh. Maka lalukan air. Waktu mandi mayat ni, lalukan air sahaja. Ya, kena ubah kita punya pemikiran, pemahaman. Dia tidak perlu detail celah kuku, celah telinga, ambil cotton bud, korek telinga. Tak perlu. Lalu di kawasan yang boleh capai sahaja. Alright, next. Lagi? Apa? Lagi? Alright. Macam mana pula kalau mayat tu tinggal tulang je? Next. Tengok, tergabur tulang dia. Ini agak-agak berapa lama mayat ni mati? Cuba teka. Teka je lah, tak salah pun. Nak teka je. Berdasarkan mungkin kita belajar sikit. Berapa lama? Sebulan. Okey. Lagi? 3 minggu? Lagi? Next. Lagi? Tu tadinya. Hancur macam ni. Berapa lama agak-agak dia meninggal? Cuba teka. Setahun. Okey, setahun, sebulan. Ada kita disebut 3 minggu. Ada lagi jawapan lain? Baik, hakikatnya proses perebutan mayat di atas surface permukaan lagi cepat daripada dalam kubur. Ini mayat yang baru mati 10 hari. 10 hari je tuan-tuan. Kisah dia ni sangat tragis. Meninggal ketika mana 1 Ramadan. Hari pertama puasa. Dia pergi rumah anak dia kat KL. Sana dia ni nyanyuk, orang tua, lelaki nyanyuk. Jadi dia kata kat anak dia, rumah teres kan. Abah nak buka puasa dekat masjid. Ada masjid tak jauh daripada rumah dia. Anak kata baru asar ni. Awal lagi nak buka puasa, nantilah kita pergi sama-sama. Abah duduk dulu lah. Lama sikit dengar senyap. Mana abah dia ni? Pukul 6 petang cari-cari abah tak ada kat rumah. Dia ada CCTV. Buka CCTV, nampak bapak dia ni panjat pagar rumah dia tu. Panjat, punya dah orang nak mati ni. Bila dah takdir Allah dia dah mati situ, maka dia akan pergi situ juga. Apa cara pun dia akan pergi situ. Jangan kita pelik lah. Kenapa ya? Dia tak pernah mandi kat sungai tu. Tiba-tiba dia mandi sungai tu, kena mati. Itu takdir Allah. Maknanya memang Allah nak dorong dia ke pergi situ. Dia panjat pagar pergi. Anak dia pun cari bapak dia sampai ke masjid tak jumpa. Cari dekat keliling masjid jumpa. Sampai tengah malam tak jumpa. Report polis. Polis pun buat carian sekitar bandar tu. Tak jumpa. Sampai hari ke-11. Hari ke-11, 10 hari lah. Baru jumpa. Rupanya dia jatuh dekat jalan besar tu. Tepi tu ada gaung sikit. Tergelincir situ. Yang jumpa orang mesin rumput. Nampak mayat tu. Dah tinggal tulang. Inilah dia. Kesian, dia meninggal dalam keadaan begitu, tak ada siapa sedar. Maka keluarga dia tak nampak mayat ni. Dia bawa ke hospital, panggillah waris dia yang dekat. Anak lelaki dia masuk. Dan anak perempuan ramai, anak lelaki masuk. Ramai kumpul ni nak tengok ayah ni. Tunggu, kita panggil anak dia seorang je. Proses pengecaman. Anak dia masuk, tengok mayat begini. Agak-agak macam mana perasaan dia, ayah dia yang hidup, yang sihat, tiba-tiba tinggal tulang macam ni. Tentu kecewa. Tetapi orang lelaki, Allah bagikan dia kekuatan. Kan? Maka dia pun reda, sabar. Cuba next. Keluarga dia yang lain nak masuk, saya kata jangan. 2 orang je saya benarkan nak mandi mayat ni. Siapa? Anak dia. Anak dia kata, panggil anak saya juga. Cucu dia. 2 orang. Ikut saya. Okay, next. Saya mandikan macam mana? Bersihkan air kat tengkorak tu. Tak detail pun. Tak payah gosok ke apa. Lalukan air je. Sudah next. Saya bentangkan kapan. Saya letak tengkorak dia betul-betul. Lagi.
Mana daging-daging yang tak hancur tu kita akan letakkan kapas lagi. Susun dia elok ikut bentuk badan dia, rangka dia semua, tangan kaki dia, tulang selangka dia semua lagi. Semua saya balut, nanti perut dia semua saya letak dalam plastik dan lagi bersihkan. Macam kita cuci uri tu. Balut, kemudian tengok saya bungkus dia macam bentuk badan manusia. Kita tak buat macam gumpal macam sup bunjut tu. Sebab kalau saya serahkan mayat macam tu, agak-agak apa pandangan keluarga yang lain yang tak nampak? Pengsan, trauma dia. Saya bungkus elok macam bentuk orang, letak kapas tebal-tebal sikit, saya letak kain pelikat macam ni. Agak-agak anak dia nampak ayah dia macam tu, dia sedih tak? Sedih lah, tapi tak trauma. Saya nak tengok muka ayah saya. Tak mahulah kak, bukan saya tak nak bagi, tapi dia dalam keadaan uzur. Akak pegang je lah macam ni. Dia peluk ayah dia. Jangan kuat-kuat sangat, perlahan je. Dia peluk, nangis. Dia tak tahu pun keadaan ayah dia begini. Cuba bayangkan kalau dia nampak trauma. Kadang-kadang boleh mental dia. Lepas tu kita, bila berhadapan dengan waris, ataupun kita nak sediakan jenazah ni pada waris, sediakan waris jenazah tu dalam keadaan yang sebaik mungkin. Sebab itulah apa yang saya belajar dalam pengurusan jenazah bukan Islam, mereka akan make up mayat tu. Make up mayat tu exactly serupa macam mayat tu hidup. Dia ada gambar kan. Okey, dia pakai apa Oh, brosur dia warna merah, maskara warna apa, kita buat lipstick warna apa. Belajar supaya keluarga dia datang tengok, dia sedih, tapi tengok keluarga mak dia macam mak dia hidup lagi. So kesedihan tu terubat sikit. Tu cara mereka. Kita buat cara kita. Sebab itulah kita bila ada kematian, sediakan mayat tu dengan keadaan yang bersih, supaya orang datang, mayat ni nampak baik je kan, nampak tenang je, macam tidur arwah ni, tak ada masalah. Ini kita kena sediakan mayat dalam keadaan yang baik, cantik, supaya orang tidak akan melihat keaiban dia dan keluarga tidak terlalu sedih yang mendalam padanya. Cuba bayangkan kita, ayah kita meninggal, orang datang, muka abah awak ni tenang je kan, macam tidur je arwah ni kan. Kita dengar, kita pun rasa macam lega. Abah di tempat yang baik, orang cakap dia baik. Lepas tu Nabi kata, datang tengok jenazah, jangan cakap buruk-buruk. Apa jahat dia jangan sebut, cakap yang baik-baik je. Bukan untuk mayat saja, untuk keluarga yang mendengar. Kan? Kadang-kadang ada orang cakap, Alhamdulillah meninggal hari Jumaat. Ada orang petikaikan, kenapa hari Jumaat? Nabi mati hari Isnin? Janganlah kita petikaikan. Kita ambil keberkatan hari Jumaat tu, supaya doa mudah-mudahan mayat tu dalam keadaan baik. Alhamdulillah hujan, saya berikan arwah ni meninggal waktu hujan rahmat. Sebut apa yang berlaku pada mayat. Ramai orang datang hadir solat jenazah. Benda ni cerita je, supaya keluarga ni kita hibur sikit. Ini salah satu cara takziah pada keluarga dia. Okay, next. Bayangkan mayat begini. Macam nak buat ni? Ni dah baru dalam 5 hari ni. Ulat dia dah besar dah, dalam 5 hari meninggal. Di sini kita tengok mayat ini begini. Saya kata lalukan air saja, tak payah pening kepala. Okay, next. Kulit tertanggal lagi, habis. Ini antaranya. Mayat terbakar tak ada? Tak ada. Ni mayat terbakar. Mayat terbakar tak perlu mandi, tayamum. Kita nampak ada kepala dia. Okey, tayamum. Tayamum ni kat 2 anggota je, muka, tangan. Okey, mayat ni ada muka, tapi tangan dah tak ada. Macam mana nak buat ni? Saya menguruskan jenazah, kalau tuan-tuan masih ingat kejadian 2017, tragedi kebakaran Ittifaqiyah Mat Tafiz di Keramat KL. 23 orang yang mati terbakar tu. Saya antara orang yang menguruskan mayat-mayat mereka ni. Budak-budak ni tuan-tuan, bukan sempurna sifat dia. Tinggal badan macam arang batu je, arang kayu. Tak ada kepala, tak ada tangan. Tu je seketul. Lepas tu kita tak bagi keluarga dia tengok. Kan, pengsan nanti. Jadi macam mana nak uruskan mayat ni? Kalau ikut hukum, tak payah mandi, tak payah kapan. Sebab tak payah mandi, tak payah tayamum. Sebab tayamum nak macam mana? Tayamum tak ada kepala, tangan. Tapi kerana kita nak menghormati keluarga dia, kita buat syarat. Tayamum kat atas kepala dia tu, kat leher dia tu. Dan tayamum kat bahu dia ni. Kadar je. Dan kapan? Solat ke bumi. Ini kaedah
mayat yang terbakar, ya, mayat yang tak boleh kena air, mayat yang ataupun keadaan yang tidak ada air, kemarau ataupun tak ada air langsung terputus bekalan, maka boleh gantikan dengan tayamum. Alright, habis. Tuan-tuan, balik kepada tadi. Jauh kita pergi daripada slide tadi. Okay, ada soalan terkait ni? Baik. Mungkin kita dapat info yang baru tentang pengurusan jenazah yang kritikal. Okey. Kemudian yang kelima, tukar pakai mayat. Ini kita balik balik kepada keadaan mayat sebelum mandi kapan, baru meninggal. Dia pakai baju, tukar baju dia. Sebab mayat ni badan dia masih lembut ketika baru meninggal dunia. Dah meninggal 3 jam, 4 jam ke atas, badan dia keras. Bila darah dah beku, urat dah tegang, maka kita nak tanggal baju dia pun susah. Nak naik atas tangan, dia dah krem kat sini. Maka terpaksa kita gunting baju tu. Sayanglah, baju tu mungkin boleh simpan, boleh guna lagi, boleh buat kenangan, kan? Maka sebaiknya baru meninggal, buka baju, buka seluar, letak kain, tutup aurat dia, depan, belakang semua. Orang perempuan terutamanya, tutup aurat bahagian kepala sekali. Jangan waktu orang nak tengok muka arwah, nampak rambut dia macam tu. Bila saya tanya pada keluarga dia, dah kenapa tak pakaikan tudung tutup kepala mayat ni? Dia jawab apa? Tak apalah Ustaz, arwah ni dulu free hair, kata dia. Semua orang tahu rambut dia macam mana. Bukan masalah orang tahu ke tidak rambut dia, tapi masalah ni aurat. Bila dia hidup, tu tanggungjawab dia. Bila dia mati, tanggungjawab kita. Fardu kifayah, kita yang kena jaga aurat dia. Kena tutup, jaga baik-baik aurat dia, jangan biar terdedah. Baik, ada satu kes, saya nak cerita. Kita masih sikit lagi sampai. Satu orang tua meninggal dunia, dan dia meninggal waktu malam. Keluarganya panik, anak-anak berkumpul, tapi tak tahu buat apa. Dimaklumkan pada orang masjid pagi tu, surau. Dan ketika kita bawa jenazah sampailah ke surau nak uruskan jenazah, mayat tu dalam keadaan, bila saya buka baju selimut dan tutup mayat tu, dia masih pakai baju yang dipakai malam tadi. Dia pakai t-shirt, pakai kain plekat lagi. Pampers pun tak dikeluarkan lagi. Meninggal pukul apa? Dalam pukul 11. Lah, kenapa tak buat lagi? Kenapa tak buka baju dia? Kenapa tak cuci najis dia? Kami tak tahu Ustaz. Anak 4 orang lelaki, semua hebat-hebat. Ayah dia meninggal bukannya muda-muda, 90 tahun dah. Maknanya anak dia ni umur 50-60. Tapi tak tahu. Tak apalah, kita tak salahkan dia. Kemudian saya pun buka baju anak ni. Nak buka baju tak boleh, dia dah keras, terpaksa gunting. Dan saya kata ke anak dia, bang, saya dah cuba cek tangan arwah ni, badan bapak dia kurus sangat. Saya dah cuba kiam, tapi tak mampu. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Waktu kafan nanti saya kata tangan dia begini lurus, tak boleh kiam, lurus. Tak apalah, ikut Ustaz lah, mana yang Ustaz tahu, kata anak dia. Okey, dia ikut. Tapi dalam 4 orang anak lelaki ni, ada seorang yang dekat degil sikit. Tak boleh Ustaz, saya nak ayah saya begini, tangan dia kiam juga macam jenazah orang lain. Saya kata bukan saya tak boleh, tak nak buat, tapi tak boleh. Tak apa Ustaz, cubalah ikhtiar. Kalau Ustaz tak boleh buat, biar saya cuba. Oh, dia nak cuba. Saya ada belajar, Ustaz tu, ada Ustaz lain kata dia lah. Ada Ustaz lain kata, sapu minyak kat sendi mayat bagi lembut. Saya kata betul lah tu. Tapi kenapa abang tak buat semalam tadi? Saya terlupa Ustaz. Ni masalah orang kita. Belajar dah, tapi terlupa. Jadi saya kata, okeylah, buatlah. Dia pun buat. Pandangan saya memang tak boleh buat. Tapi dia nak cuba bagilah peluang. Dia buat urut. Dia cuba. Yang adik-adik abang-abang yang lain semua tengok, jadi dia buat. Dia try sekali. Bang, jangan paksa. Saya takut apa-apa jadi nanti. Ustaz, biar saya buat dulu. Dia nak buat juga. Dia buat kali kedua. Saya nampak macam susah sangat. Jangan bang ya, perlahan, bismillah. Boleh, bismillahirrahmanirrahim. Buat kali ketiga, pam, terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia. Tergamam semua orang. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku pula? Dia yang buat kan. Semua tergamam. Dalam keadaan semua terdiam, tiba-tiba abang dia berusaha sikit tanya, Ustaz, patah ke tu? Dah tanya pula aku. Bagi soalan kebat pula tu. Saya pun fikir apa pula aku nak jawab ni kan. Tanyalah adik dia. Adik dia nak muka pucat. Lagi pucat daripada bapak dia.
Menggigil macam dia tak kata apa. Bapak dah tangan melonggar dah. Ustaz, patah ke tu? Dah tanya saya habis segala umur fiqah, ada kawan fikir apa tafsir Quran, semua tak tahu. Apa cabang ilmu aku nak pakai ni kan? Tak tahu. Last kali saya tengok suara tu, apa jadi? Orang dah kecoh dah kan? Sabar, tenang. Biar saya cemak dulu ya. Semua bagi sabar, tenang dulu. Saya cek lah tangan arwah tu, saya pegang-pegang dia, saya rasa sikit-sikit. Saya pun tak dah. Bang, alhamdulillah, jangan risau. Tak patah pun. Tak patah Ustaz, kata abang dia. Bunyi kuat, semua dengar tadi. Ya bang, tak patah. Tadi yang bunyi kuat tadi, bunyi otot dia. Kadang-kadang kita lenguh kan? Pram. Bunyi otot dia bang, bukan patah. Dah, kita tak payah pincang pasal ni lagi. Kita ikut kemampuan mayat tu je. Kalau dia tak boleh, jangan paksa. Saya cuba nak kontrol situasi. Rupanya abang dia tak puas hati. Dia pandang adik dia. Nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Garangnya abang dia, tuan-tuan. Dalam hati kecil saya kata apa? Nasib baik aku tipu. Memang patah pun. Sampai hari ni dia tak tahu cerita sebenar. Kan? Kalau dia tahu cerita sebenar, saya tahulah nak cari siapa. Ni mesti orang kampung dusun bagi tahu ni. Kan? Ya? Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, mayat kalau yang tak boleh dibentuk keadaan yang sempurna, jangan paksa. Ada mayat yang saya pernah jumpa tuan-tuan, tangan dia begini. Landing dia. Mati atas katil. Seorang-seorang diri kat rumah. Macam ni. Agak dia relax kan. Mati. Dah nak bawa turun tak boleh tangan dia. Dah 4 hari mayat dah. Bukan 4 hari. Dalam 2 hari. 2 hari dia keras. Tak boleh. Lepas tu kita bawa. Polis kata ini kes kematian mengejut. Dia memang ada sakit jantung. Tak payah bawa pergi hospital. Terus uruskan. Kita uruskan mayat. Nak bawa turun ni masalah ni. Saya punya tim kata, Ustaz, macam mana nak bawa turun ni? Tak boleh, dah blok dah ni. Tak boleh bawa turun, macam mana ni? Saya pun try tak boleh. Beginilah saya kata, kita uruskan ikut kemampuan dia. Dia tak boleh nak buat macam mana. Jadi, setelah 2-3 kali kita buat tak boleh, kita mandikan mayat dalam keadaan begini. Kapankah mayat dalam keadaan begini? Tak ada masalah tuan-tuan, kita boleh adjust. Cuma masalah dia waktu bila? Waktu jiran-jiran datang nak tengok. Ada satu orang makcik tu datang masuk kan. Dia terkejut dia macam, apa pasal mayat ni macam ni? Kenapa kepala budak ni kembang sangat? Dia tanya pula. Kenapa kepala budak ni kembang sangat? Orang lain terdengar, pakcik dia. Kata, astagfirullah, mulut jahat. Betul kan? Tahu pula mulut dia jahat kan? Sebab tu kita datang tengok jenazah, jangan tegur keadaan mayat. Mesti ada sebab. Saya kata bukan kepada tangan dia makcik tak dia buat turun. Okey. Jangan tegur keadaan mayat. Tak ada je tukang mandi saya saja nak adjust macam tu. Okey, mayat ni kita lipat kaki dia begini. Tak ada tuan-tuan, mesti ada sebab kan. Tak payah tegur lah kan. Aku mengangkat kaki dia ni. Tak payah tegur, mesti ada sebab. Tangan dia begini ke, begini ke kan. Mana tahu tengok terombeng dengan cucu meninggal kan. Nak buat turun tak boleh. Teruslah. Tapi tuan-tuan saya nak cerita. Ni sampai kat Terengganu kan. Saya ada satu tim, kita SPJM ni, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, ada di setiap negeri. Salah satunya di Terengganu ni. Tim kami di sebelah Kemaman. Kemaman ke? Kemaman saya pun lupa dah. Yang cerita kat saya ni. Satu kes dia terima. Dia kata, Ustaz minta pandangan satu kes yang rare. Saya kat KL, dia hantar WhatsApp. Ada satu benda yang berbungkus macam ni. Apa tu, mayat ke? Ya Ustaz. Dia buka kain tu, rupanya mayat orang tua tengah duduk bersila. Mati. Bersila, ini duduk. Lah, kenapa tak baringkan dia kalau dah mati? Tak boleh Ustaz. Kami baringkan dia, mayat tu tak boleh. Kaki dia dah krem. Bersila. Dah polis kata apa? Polis dah keluarkan surat dah. Polis kata boleh urus jenazah ni. Macam mana nak buat ni? Saya ikutlah kemampuan mayat tu. Dia pun cuba tak boleh. Kemudian dia hantar laporan kat saya. Ustaz, mayat tadi dah siap ke bumi dah. Macam mana awak buat? Kita mandikan mayat dalam keadaan bersila. Mayat tu mandi di dalam keadaan mayat tu bersila. Tak ada masalah Ustaz, kami boleh buat. Kami kafankan mayat tu dalam keadaan mayat tu bersila. Tak ada masalah Ustaz, kami boleh buat. Yang jadi cabaran bagi kami apa dia? Waktu nak solat jenazah. Bayangkan jenazah bersila depan kami. Allah. Pusing sikit lah kan. Itu cabaran dia dalam pengurusan jenazah. Bermacam-macam jenis keadaan yang mungkin kita akan jumpa.
Maka jangan takut, jangan gentar, kerana itu adalah takdir Allah kepada dia. Alright? Tapi sikit lagi tuan-tuan. Yang keenam. Tak ada dah. Okey. Kita nak kiamkan mayat. Tadi yang kiam. Kiamkan mayat. Tangan dia kiamkan mayat, ikat tangan dia ni. Yang kedua, ikat dekat lutut dia. Dan yang ketiga, ikat jari dia supaya tegak macam ni. 3 ikatan ni berlaku sebelum urusan mandi dan kafan. Ketika kafan mayat, jangan ikat tangan dia. Jangan ikat tangan dia. Jangan ikat lutut dia, jangan ikat jari dia. Kafan tak boleh ikat dalam. Sebab keikatan di luar kain kafan pun dalam kubur kita kena buka balik. Macam mana kita nak buka ikatan dalam tangan? Jadi, yang saya sebut ikatan ni ketika mana sebelum mandi. Supaya tangan dia lurus macam ni. Alright? Dan yang ketujuh, letakkan satu benda yang sederhana berat atas perut mayat. Biasa orang letak apa? Bunting, logam atas perut mayat. Tujuannya apa? Untuk mengelakkan perut kembung masuk angin. Kita tahan sikit. Yang logik lah, barang-barang yang logik. Janganlah kita letak LCD projector atas perut mayat. Jangan letak Al-Quran, Yasin kat perut mayat. Jangan. Biasa orang letak Al-Quran. Jangan, bukan tempat dia. Kat kepala mayat letak Yasin. Jangan. Itu untuk dibaca. Kalau tak baca, simpan balik tempat dia. Jangan letak tepi kepala mayat. Bukan taraf dia kat situ. Dan yang ke-8, gunakan wangi-wangian untuk menutup bau mayat. Orang dulu bakar kemenyan. Zaman sekarang pun bakar juga. Kadang dia bakar bukhor. Arab punya asap tu kan. Boleh. Tak ada bakar-bakar tu, kita sembuh je apa benda yang kita ada kat rumah tu. Fabris ke minyak wangi ke. Ataupun gantung kat dinding. MBPure 5 minit sekali. Ataupun ambil daun pandan. Hancur-hancur daun pandan, letak dalam mangkuk tepi mayat. Bau dia tu akan naik. Itu tujuannya nak menutup bau mayat. Inilah kaedah yang kita buat untuk menyediakan jenazah. Selesai. Okey, kita rehat sekejap. 10.40 dah. Sekejap lagi kita masuk urusan dokumentasi. Mungkin kita rehat dalam 10 minit, 15 minit, insya-Allah. Kita sambung lagi ya. Jadi kalau tandas ke nak minum ke apa, pergilah. Alright, insya-Allah.